على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين
وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى ayat 42, 43, 44 dalam surah Al-An'am. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan kepada rasul-rasul, dan sesungguhnya kami telah mengutuskan rasul-rasul kepada orang-orang yang terdahulu daripadamu, lalu mereka mendustakan, lalu mereka mendustakannya, mereka tak percaya kepada rasul-rasul itu, maka kami siksakan mereka dengan kelaparan dan penyakit supaya mereka berdoa kepada kami dengan merendah diri, beserta insaf dan bertaubat. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rasul-rasul kepada umat terdahulu membawa al-ayatil wal manhaj, membawa ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebenaran, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan membawa peraturan dalam hidup mereka. Lalu kaum kepada nabi-nabi dan rasul itu tak percaya apa yang dibawa oleh rasul. Kemudian Allah timpakan kepada mereka kesusahan dan kemudaratan. Fa'akhadhahumullahu bisyada'idi wal ahdath allati tadurru. Allah timpakan akibat mereka tidak mahu mengikut ajaran Rasul. Mereka tidak mahu berpegang dengan peraturan yang dibawa oleh Rasul-Rasul di zaman mereka alaihi wassalatu wassalam. Lalu Allah timpakan kesusahan, Allah timpakan kemudaratan, sama ada berlaku pada diri mereka ataupun berlaku pada harta mereka. Pada diri mereka contohnya ditimpa penyakit, pada harta mereka contohnya ditimpa kefakiran. Apa hikmah Allah datangkan kemudaratan? Hikmahnya la'allahum yatadarra'un, supaya mereka berdoa, supaya mereka bertaubat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiap-tiap hari baca doa. Kita pun duduk dalam susah, kita baca doa tiap-tiap hari, minta Allah selesaikan. Cuma bila nak selesai, ikut dia, hak dia belaka. Kerja kita memohon, kerja kita minta. Bila nak luluh, bila nak boleh selesai, yang tu bukan kerja kita. Kerja kita berusaha dan berdoa. Macam kita nak pergi Mekah buat haji, kerja kita cari duit, masuk bagi dalam tabung haji bagi penuh, buat permohonan nak pergi haji. Tiap-tiap tun ada peluang buat rayuan, nak pergi haji secepat mungkin. Bila nak boleh luluh, tabung haji nak pilih bila. Kerja kita himpun duit, jaga kesihatan, berdoa, minta buat permohonan untuk ke Mekah secepat mungkin.
buat haji ataupun umrah. Tapi bila nak lulus, yang tu bukan kerja kita, tu kerja pihak tabung haji. Demikian juga kita duduk dalam kesusahan. Orang duduk dalam sakit, kerjanya ambil ubat, pantang, makan ubat ikut jadual, berdoa supaya sembuh, jaga kesihatan. Bila nak sembuh, serah pada Allah yang Maha menyembuhkan. Jadi kerja kita dalam menghadapi suasana yang ada, jaga kesihatan, patuhi peraturan-peraturan yang membawa manfaat yang ditetapkan oleh mereka yang mempunyai otoriti dalam bidang itu. Dan di samping itu kita yatadarra', berdoa. Berdoa ni pula cepat makbul kalau berdoa lepas buat ibadat. Lepas sembahyang baca doa, lepas puasa buka puasa baca doa, lepas bagi zakat, bagi sedekah baca doa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, berkatilah, bagi terimalah daripada kami, sungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ad-du'a aqibal ibadah, doa mengiringi ibadat itu lebih diharapkan mustajab. Sebab itu bila kita buat tahlil, lepas buat tahlil sebelum makan jamuan yang dijamu oleh tuan rumah, tuan kenuri, kita baca doa dulu. Doa itu selepas beribadat, selepas baca Fatihah, selepas baca qulhu, selepas tahlil dan sebagainya. Dalam doa itu ada perkataan yang berbunyi, Allahumma ja'al thawab wa qara'nahu, jadikan pahala yang bacaan yang telah kami baca sebagai hadiah kepada sekian. Jadi kita doa lepas buat ibadat. Lepas baca Quran kita baca doa, jangan tak baca doa. Habis baca Quran, sadaqallahul azim, baca doa, apa-apa doa kita nak baca. Jadi formula yang ulama sebut, ad-du'a'u ba'dal ibadah mustajabun. Doa lepas berbuat amal ibadat ni mustajab, cepat mustajab. Contoh amal ibadat, sembahyang fardu, sembahyang sunat, sembahyang mayat. Contoh amal ibadat baca Quran, contoh amal ibadat puasa, contoh amal ibadat sedekah. Jadi kita doa selepas buat ibadat. La'allahum yatadarra'un, supaya mereka berdoa. Doa tu kena jaga ibadat. Ibadat tak dia baca doa saja tak jadi. Mayang tak dia kerja baca doa ya. Doa bagi kaya, doa bagi sihat. Ibadat tak mau, tak boleh. Doa dengan ibadat ni dia berkembang. Ibadat kena jaga, doa kena baca. Dalam ibadat sendiri dah baca doa dah, seperti dalam semayang kita dah baca dah doa. Luar semayang kita baca lagi. Dalam ibadat haji umrah kita dah baca doa. Lepas selesai ibadat haji umrah kita baca doa lagi. Masa kita puasa kita baca doa. Pagi kita baca doa lepas mayang subuh. Tengah hari ada masa lapang kita baca doa. Masa buka puasa kita baca doa lagi. Jadi doa ini tak ada masa khusus. Bila-bila masa. Seperti mana kita cerita hari itu, zikir itu ada zikir yang berkait dengan masa dan tempat. Ada berkait dengan suasana. Ada zikir yang tidak ada masa tempat, bila-bila masa boleh baca. La ilaha illallah, bacalah pagi, petang, tengah hari, malam. Alam rumah, luar rumah, atas kereta, baca. Ada zikir yang berkait dengan masa. Seperti masa hujan turun, ni zikir hujan turun. Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah turunkan hujan yang bermanfaat. Zikir ketika pagi, zikir ketika petang, dekat dengan masa yang tu. Doa baca hari Jumaat, doa baca lepas sembahyang sunat subuh, doa baca lepas sembahyang fardu subuh. Ada zikir-zikir yang berkait dengan masa. Ada zikir berkait dengan sebab dan tempat dan suasana. Suasana hujan turun, suasana dengar tengok orang sakit, berkait dengan tengok orang mati. Ada zikir yang mutlak, bila-bila masa.
Dalam kitab wa huwa bil ufuqil a'la dikatakan, kalau tak silap kitab tu, zikir yang berkait dengan masa ini atau berkait dengan tempat, bila Nabi SAW baca sedemikian, lebih baik daripada baca Quran. Baca Quran ni zikir yang paling baik, afdalul azkar qiraatul Quran. Sebaik-baik zikir tu baca Quran. Tapi ada ketika baca zikir yang dibaca lebih daripada baca Quran. Contoh dia, kita nak masuk tandas. Bila kita nak masuk tandas, zikir yang paling baik ialah doa masuk tandas yang dibaca oleh Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Boleh tak duduk tampi tu tandas tu pergi baca Yasin tu, baca Quran tu? Boleh, tapi orang tak nak buat kerja. Maksudnya kesesuaian di situ ialah baca doa masuk tandas, kerana kita nak masuk tandas. Sebelum nak makan, doa yang paling tepat, yang sesuai untuk nak makan ialah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Doa sebelum makan. Kita nak ganti dengan baca Quran? Boleh, tapi baca Quran tak kena tempat. Jadi ada ketika naik kenderaan, baca doa naik kenderaan, subhanallazi sakhkhara lana hadza dan sebagainya. Jadi doa yang dibaca oleh Nabi SAW pada suasana tertentu lebih daripada yang lain. Bila Rasulullah SAW baca tani, baca doa makan sebab baginda nak makan. Tani baca doa tidur sebab baginda nak tidur. Tani baca doa masuk tandas sebab baginda masuk tandas. Maka itulah bacaan yang terbaik. Walaupun baca Quran tu dah baik, tapi baca Quran tu waktu lain, bukan waktu tu. Zikir yang berkait dengan tempat atau masa atau suasana yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW, tani baca doa ni. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada diri Nabi SAW itu ada ikutan yang baik. Jadi ada zikir yang bila-bila masa boleh baca. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baca bila-bila pun boleh. Ketika azan, kita dengar orang azan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kita baca yang tu. Ketika qamat pun kita baca yang tu. Ketika lain pun boleh baca. Tak semestinya masa azan qamat saja. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Boleh baca sambil masak, boleh baca sambil makan, boleh baca dalam rumah, boleh baca atas kereta, boleh baca sambil duduk berjalan. Zikir yang mutlak yang boleh baca bila-bila masa. Jadi ada zikir khusus dengan masa tertentu, tempat tertentu. Ada zikir boleh baca bila-bila masa. Doa pun sedemikian. Ada doa dibaca pada masa tertentu, ada doa dibaca bila-bila masa. Baik itu kita azkar Imam Nawawi rahimahullah, di situ ada zikir, di situ ada doa. Doa pagi, doa petang, doa nak makan dan sebagainya. Dan doa ni yang paling baik, ad-doa bil ma'thur. Doa dengan doa yang ada dalam asar, ada dalam Quran, ada dalam hadis. Itu doa paling bagus. Tapi kalau kita tak jumpa doa dalam Quran hadis, pilihan kedua baca doa yang lain yang tidak ada dalam Quran hadis. Sama ada doa itu datang daripada alim ulama ataupun kita reka sendiri. Tapi reka sendiri ni susah. Doa yang kita tak jumpa dalam Quran, tak jumpa dalam hadis, mungkin kita jumpa kita tak ingat. Contoh doa Allah permudahkan urusan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna sahla wa anta taj'alul huzna sahla idza syi'ta sahla atau idza syi'ta. Allahumma la sahla, ya Allah, tidak ada sebarang kemudahan illa ma ja'altahu sahla, melainkan sesuatu yang engkau jadikannya mudah. Wa anta taj'alul hazna, bukan huzna. Huzna mana sedih, hazana mana sedih, haznun makna susah. Jadi perkataan al-haznu tu lari barih, lari makna.
Kalau dibaca al-huznu jadi makna sedih. Kalau dibaca al-hazanu makna sedih. Wa anta taj'alul huzna sedih. Wa anta taj'alul hazana sedih. Lepas tu kalau senang mudah lawan dia payah. Payah tu apa dia? Payah tu dibaca dengan ha berbaris fathah, zai berbaris sukun. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Dan kau jadikan yang susah itu bila kau kehendak bertukar jadi mudah. Dulu saya pernah dengar orang terkenal di Malaysia ni baca doa sedemikian. Pas sembahyang, dia baca baris silap. Pernah dengar juga dalam radio, ada orang baca lagu tu, baris silap. Jadi dalam doa ni kena baca dengan baris fathah ha sukun zai. Kalau pi dhammah ha sukun zai jadi makna lain. Bukan huzna tapi hazna. Seorang lelaki ditanya oleh Nabi SAW, siapa nama kamu? Dia kata Haznun. Hadis ni ada dalam kitab azkar kah? Haznun. Maka Nabi SAW bersabda, bal anta sahlun. Haznun makna susah, sahlun makna senang. Bahkan nama kamu senang. Dia jawab pula, la ughayyir al-isma alladhi sammatni ummi. Aku tidak akan mengubah nama yang mak aku bagi semenjak aku dilahirkan. Jadi hadis ini dibicarakan dalam bab sunat mengubah nama anak jika nama tu makna dia tak bagus. Jadi kita nak pilih nama anak, nama cucu, anak menantu kita dapat anak, nama cucu bagi kita, nak bunuh nama, kena rujuk kepada alim ulama. Makna dia bagus ke tak? Hari ni ramai orang bunuh nama anak, tak kira siapa, tak kira makna apa, sedap sebut sudah. Walaupun makna dia kadang-kadang tak sesuai. Jadi Nabi SAW ajak nak bunuh nama anak, bunuh nama yang bagus, yang makna dia elok. Hassinu asma'akum fa innakum tud'auna yawmal qiyamati bi abaikum bi asma'ikum wa abaikum au kama qala. Perelokkan nama kamu, sesungguhnya kamu akan diseru pada hari kiamat dengan nama kamu, dengan mak, dengan nama bapa kamu. Jadi hadis suruh buh nama elok, tiba-tiba tak elok, sunat tukar. Tukar sama ada kita tukar dalam surat beranak, kalau belum sampai dia sekolah rendah hari, kalau masuk sekolah rendah nak tukar tak boleh lah. Sebab kat pengenalan dia punya sijil dia, kalau dah masuk naik darjah 6 semua sijil dia pun nama tu dah. Tapi kalau sebelum buat sijil boleh tukar. Kalau tak ditukar pada kad pengenalan surat beranak, tukar pada panggilan. Nama dia makna sekian, tak elok, panggil hari ni. Pilih nama-nama yang sesuai. Jadi lelaki itu nama dia Haznun. Haznun makna susah. Nabi SAW sebut, kamu nama senang. Jangan panggil susah, tukar nama senang. Dia jawab pula dah, aku tidak akan tukar nama yang mak aku bagi. Dia tak mau tukar. Jadi suruhan tu bukan wajib, sunat. Kalau wajib dia tak buat, berdosa. Sunat menukar nama yang tak elok kepada elok. Dia tak mau tukar. Bila tak mau tukar, maka dia susah dalam kehidupan dia. Kerana nama pun susah. Susah hak nu, susah hak ni, susah. Buat kerja nu, cari duit, susah, tak mau kaya. Muamalah dengan orang, susah berjaya. Duduk dalam kesusahan kerana nama dia diberi nama susah. Di akhir usia dia menyesal. Dia kata, silap aku tak ubah nama yang Rasulullah suruh ubah. Jadi daripada hadis tu kita faham, kalau kita nak buat nama anak, nama cucu, cari nama yang maknanya bagus, elok, supaya budak tu daripada nama dia mudah-mudahan jadi elok. Di samping pendidikan yang bagus. Buh nama elok, pendidikan tak bagus, tak jadi tak. Nama anak tu bagus lah, subuh tak gerak angkit semayang. Nama elok, perangai tak elok, sama malas semayang.
Tak mau. Sebab di kalangan para sahabat Nabi SAW ada nama Abdullah. Abdullah nama hamba Allah. Abdullah ni di antara nama yang baik. Sebaik-baik nama itu Abdullah Abdul Rahman. Ada hadis sebut semikian dalam kitab Syarah Ihya Ulumuddin. Ada nama pujian, khairul asma' ma hummida wa ubbid. Sebaik-baik nama yang ada perkataan pujian dan ada perkataan hamba. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim dan sebagainya. Muhammad, Mahmud, Ahmad, Hamid. Ada nama pujian, Hamidah. Sebaik-baik nama sedemikian. Ada nama hamba. Tapi hamba Allah nama Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zubair, Abdullah ibn Amr ibn al-As, Abdullah ibn Mas'ud. Ramai nama Abdullah di kalangan para sahabat. Radhiyallahu alaihim ajma'in. Semua itu terkenal. Tapi ada musuh Rasulullah SAW nama Abdullah juga, iaitu Abdullah bin Ubay, kepala munafikin. Nama hamba Allah juga, tapi perangai dia munafik, jadi ketua munafik pula. Tekat nama elok bagus dah, tapi tak cukup, melainkan disertakan dengan pendidikan yang bagus. Jadi kita kena pilih nama anak bagus. Kita kena gerak anak kita mengikut semayang ketika sampai waktu dia. Jangan nama saja elok semayang, tak. Kena sertakan antara memberi nama yang baik, memberi pendidikan yang baik. Baik. Kalau kita nak doa bagi mudah, ada doa dia. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la sahla, ya Allah, tidak ada sebarang kemudahan illa ma ja'altahu sahla, melainkan apa yang kau jadikan dia mudah. Wa anta taj'alul hazna, dan engkau jadikan yang susah itu idza syi'ta, apabila engkau kehendak, sahla, bertukar menjadi mudah. Kita nak doa sebab kita hafal doa tu, silakan. Tiba-tiba ada masa ada orang dia nak hendak supaya urusan dia mudah, urusan anak dia mudah. Dia tak tahu nak baca doa tu, maka dia baca doa sendiri. Anak dia nak pergi ambil periksa, dia nak baca doa supaya Allah permudahkan periksa anak dia. Dia tak erti baca dalam Quran, tak erti baca dalam hadis. Dia baca sendiri, ya Allah, ya Tuhan, kau permudahkanlah peperiksaan anak aku, baru nak pergi lala ni, anak dia nak keluar pergi ambil periksa, dia doa semikian. Itu doa bahasa Melayu. Boleh tak kita kata ni bid'ah ni, tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, reka pula buat benda bid'ah. Tak, doa ni umum, boleh daripada Quran hadis, boleh daripada selain Quran hadis. Mana dalil kata boleh daripada selain Quran hadis? Seorang sahabat jumpa Nabi SAW, dia berkata, ya Rasulullah, inni la uhsinu dandanataka wala dandanata Mu'az. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tak pandai doa macam engkau dan tak pandai doa macam Mu'az doa. Mu'az ibn Jabal radhiyallahu anhu. Maka Nabi SAW tanya, kamu baca doa ni, kamu baca lagu mana? Dia kata, saya baca doa sekitar memohon syurga, berlindung daripada api neraka. Maka Nabi SAW bersabda, haulahuma nudandin, sekitar kedua itulah kami berdoa. Hadis ni hadis sahih, disebut di akhir kitab Bulughul Maram. Maka ketika mensyarahkan Bulughul Maram dalam kitab Subulus Salam, dikatakan sahabat tadi baca doa sendiri, reka sendiri. Nak baca macam Rasulullah dia tak apa, nak baca macam sahabat pun dia tak tahu, maka dia baca sendiri dia. Maka Nabi SAW mengiktiraf doa yang dia baca. Rasulullah kata, kami pun baca doa lebih kurang tu, sekitar itu juga. Daripada hadis tu ulama kata berdoa dengan yang maksur yang ada dalam Quran hadis itu yang terbaik. Kalau tak boleh baca Quran hadis, kita baca yang selain itu. Anak kita nak ambil SPM, ya Allah, ya Tuanku, bagilah dia dapat lulus SPM dengan cemerlang. SPM tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis.
Bahasa Melayu pula, bukan bahasa Arab. Dalam Quran bahasa Arab. Dalam hadis bahasa Arab. Doa bahasa Melayu, doa bahasa Inggeris, doa bahasa Siam, semua boleh. Kalau kita menyempitkan yang luas, ulama kata doa ini diberikan kelapangan. Nak baca hak dunia boleh, baca hak akhirat boleh. Baca dua-dua boleh. Doa hak dunia seperti doa bagi sembuh pada sakit. Doa bagi buah banyak di dusun ya. Doa bagi dia dapat rezeki murah. Minta bagi kaya. Doa keduniaan boleh. Doa akhirat jauh dari api neraka, masuk syurga tanpa hisab dan sebagainya. Jadi doa ada dunia ada akhirat. Mana buktinya? Yang kita duk baca Rabbana atina fid dunya hasanah, itu doa dunia. Wa fil akhirati hasanah, itu doa akhirat. Wa qina azabannar, itu doa akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanatan, ya Allah ya Tuhan kami, berikan kepada kami di dunia ini kebaikan. Doa hak baik di dunia. Tubuh badan sihat, akidahnya betul, tubuh badannya sihat, ibadatnya sempurna, akhlaknya baik, rezeki dia murah, orang suka kat dia. Doa minta kesenangan di dunia hak kita dapat lah. Keluarga yang baik, itu kesenangan dunia. Kereta yang tak rosak, kereta saya hidup, saya mampu, saya elok tak elok, itu keburukan di dunia. Maka kita minta kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, jauh daripada api neraka. Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berkatilah bagi kami pada rezeki yang kau berikan kepada kami. Doa dunia. Setelah kita dapat rezeki, rezeki itu bertambah kebaikan. Wa qina azaban nar, dan pelihara kami daripada api neraka. Itu doa di akhirat. Doa makan himpun dunia akhirat. Kita minta sihat, doa untuk dunia. Wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina. Bagi kepada kami kenikmatan dapat menikmati pendengaran, penglihatan, kekuatan selama engkau menghidupkan kami. Doa sihat. Waj'alhul waritha minna, jadikan dia umpama harta warisan bagi kami. Maksudnya sihat ni sampai mati. Jadi ada doa berbentuk keduniaan, ada doa berbentuk akhirat. Dua-dua sekali kita dituntut baca. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah, fid din wad dunya wal akhirah. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau kesejahteraan pada agama, pada dunia, pada akhirat. Semua sekali. Jadi merangkumi dunia akhirat. Jadi doa ini boleh berbentuk Quran hadis, boleh berbentuk selain Quran hadis. Doa supaya Allah Ta'ala jauh daripada penyakit yang mudarat. Dalam hadis, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal judami wal jununi wa min sayyi'il asqam. Ada dalam kitab azkar. Ya Allah ya Tuhanku, jauhkan aku berlindung denganmu daripada kena penyakit sopak, penyakit kusta, dan penyakit gila, dan penyakit-penyakit yang buruk, yang kronik, yang berat. Masuk itu coronavirus. Ya Allah selamatkan aku daripada coronavirus. Virus corona kalau Arab dia tulis gitu. Virus corona tu bukan dalam Quran, bukan dalam hadis, tapi ulama reka dengan sebab suasana yang ada. Boleh baca tak boleh baca? Boleh. Selama mana doa tu makna dia baik, silakan. Cuma yang terbaik Quran hadis. Jadi jangan kita terpengaruh dengan aliran yang kata hak Rasulullah tak baca, kita baca jadi bid'ah. Bid'ah tu salah. Kerana seorang sahabat sembahyang di belakang Nabi SAW dalam sembahyang jemaah, baginda sahabat itu mencipta satu doa dan dibaca dalam sembahyang. Habis sembahyang, Nabi SAW tanya, siapa baca doa tadi? Dia tak berani jawab. Dia takut kena marah. Pasal reka doa dalam sembahyang. Tanya kali kedua, tak berani jawab. Tanya kali ketiga, baru dia jawab. Dia baca tak mana? Tak i'tidal.
Masa yang tidal dia baca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya bagimu segala pujian, dengan pujian yang banyak yang diberkati padanya. Maka bila dia jawab kata saya, Nabi SAW kata, aku melihat lebih daripada 33 malaikat berlumba-lumba untuk menulis pahala terhadap bacaanmu itu. Hadis ni disebut dalam Sahih Bukhari Muslim kalau tak silap. Dihuraikan dalam Fathul Bari oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Disebut dalam kitab As-Sunnah wal Bid'ah. As-Sunnah wal Bid'ah, salah seorang ulama Yaman karang. Dalam kitab tu ada 70 hadis yang sahabat buat. Setelah itu Rasulullah tahu, Rasulullah tak ingkar. Salah satunya doa yang direka di dalam sembahyang. Dan ada seorang sahabat lagi cerita dalam kitab Azkar, dia reka doa sebelum sembahyang. Dia masuk dalam sah sembahyang, dia baca doa, Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadakas salihin. Ya Allah, berikan kepada saya pemberian terbaik yang engkau berikan kepada hamba-hambamu yang baik-baik. Rasulullah tak ajak doa tu, dia reka baca sendiri belakang Rasulullah. Maka habis sembahyang Rasulullah tanya, Rasulullah SAW bersabda, tanya siapa baca doa tu, dia kata saya. Maka Nabi SAW bersabda, idzan yu'qada jawaduka wa tustashhada fi sabilillah. Kalau begitu kudamu akan mati dibunuh dan engkau bakal mati syahid pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia dapat sungguh apa yang Nabi SAW sebut sedemikian. Daripada hadis ni diletakkan satu bab dalam kitab azkar, bab bacaan doa ketika berada dalam saf sembahyang. Sunat duduk dalam saf sembahyang baca doa tu. Dan kelebihan baca doa tu mati baik. Kita semua nak mati baik. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Salah satu doa untuk mati baik membaca doa sedemikian ketika berada dalam saf sembahyang. Zahir doa itu memohon segala kebaikan. Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, atini, berikan kepadaku afdala, pemberian yang terbaik, ma tu'ti, yang engkau berikan, ibadakas salihin, kepada hamba-hambamu yang saleh. Hak mana engkau bagi kepada yang baik, kepada orang baik, bagi kat saya. Saya nak yang paling baik antara pemberian-pemberian yang kau bagi kat orang-orang baik. Paling baik menurut ilmu Allah. Doa itu sunat baca dalam saf. Dan ulama kata doa itu dicipta oleh sahabat, bukan diajak oleh Nabi SAW suruh baca. Disebutkan hadis itu juga dalam kitab azkar, disebutkan hadis itu juga dalam kitab Tahqiqul Bid'ah. Nak menjelaskan Nabi SAW tak kata bid'ah pun kepada sahabat yang baca itu. Umay zaman lah dipanggil Rasulullah dah wafat. Bila Nabi SAW dah wafat, yang menyambung hak Rasulullah itu ialah ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para Nabi. Maka kita nak baca satu bacaan. Bacaan ni boleh ke tak boleh? Sunnah ke bid'ah? Terlarang atau dibenarkan? Kena tanya ulama. Ulama kata doa ni bagus, boleh baca. Yang ni tak salah baca. Lah ni umai aliran-aliran kata hak macam nu, hak orang duk buat tu dipetikai. Ziarah kubur hari raya dipetikai. Dulu kita kecil-kecil pas main raya pergi ziarah kubur. Main raya puasa ke raya haji, lah orang petikai. Orang kata tak payah pergi ziarah kubur hari raya. Ziarah kubur hari raya tu hari gembira. Ziarah orang hidup, ziarah orang mati tak payah. Ni yang sehari dua ni pula ada juga orang petikai baca Fatihah lepas sembahyang dalam wirid. Lama dah kita duk baca istighfar, Allahumma antas salam, Allahumma ajirni minan nar, baca Fatihah, baca ayat kursi. Dia berkata istighfar ada dalam hadis, ayat kursi ada dalam hadis lepas sembahyang, Allahumma antas salam ada dalam hadis, Allahumma ajirni minan nar ada dalam hadis. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar sampai 100 ada dalam hadis. Tapi Fatihah ni tak ada, dia kata. Kita pun pening. Kalau ada pun daripada hadis palsu, kacau. Baca pula hadis dalam
Al-Mawdu'at, kitab Mawdu'at yang dikarang oleh Imam Ibn Jauzi rahimahullah. Sedangkan baca Fatihah ini bagus, dan Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah mengarang satu kitab tentang zikir. Dalam kitab tu dia kata sunat baca Fatihah lepas semayang. Kitab tu jarang jumpa. Saya ada kitab tu, duduk dia luk stang Ustaz. Dan kitab tu sebut Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Al-Haytami rahimahullah, pengarang kitab Tuhfatul Muhtaj, ulama besar mazhab Syafi'i, kata sunat baca Fatihah lepas semayang. Jadi hak ulama kita buat rupanya dalam kitab. Saya tulis terjemahan azkar, salah satu buku yang saya rujuk di situ. Nanti ada masa kita baca matan dia. Supaya menjelaskan kepada mereka, ada orang sebut dalam YouTube, dalam klip video, dia kata tak ada dalam kitab-kitab mana baca Fatihah lepas semayang ni. Kitab 4 mazhab ke apa, serupa dia baca 4 mazhab semua kitab. Jadi kadang-kadang kita tak jumpa, kita pergi tentang menyalahkan hak orang duk amal. Ini contoh yang berlaku. Fatihah ni baca dalam semayang, luar semayang bagus. Tiba-tiba dia kata lepas semayang tak ada. Dan amanar Rasul, syahidallah, kita duk baca. Amanar Rasul ada kelebihan dia, syahidallah ada kelebihan dia. Dalam hadis Sahih Muslim, barang siapa membaca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah, kafatahu, cukuplah 2 ayat itu bagi diri dia. Ada ulama tafsir kafatahu mana dia lindung daripada segala keburukan. Seperti mana kata Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, begitu dalam kitab azkar ada. Besarnya fadilat baca 2 ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah, bermula daripada amanar Rasul sampai habis surah Baqarah. Begitu juga syahidallah ada kelebihan dia. Disebutkan oleh Imam Suyuti rahimahullah di dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Kitab tu agak besar, 2 jilid, tebal, tak sampai tempat kita, setengah orang tak pernah tengok. Maka kadang-kadang kita kata, bila timbul orang duk petikai, duk baca apa syahidallah annahu la ilaha illahu lepas pada semayang, duk baca apa Fatihah, kita kelang kabut. Jadi kita dapati bahawasanya zikir itu, doa itu ada dalam Quran, ada dalam hadis. Zikir pun sama. Kita sambung lepas pada ni, masa pun tidak mengizinkan. Ayat yang berikutnya, falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u, ayat 43, 44. Lepas 44 mungkin kita pi kepada kumpulan yang lain daripada ayat yang ada perkataan siratan mustaqim. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wasallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.